Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Bismillahi ma syaa Allah, la quwwata illa billah, ma syaa Allah. Kullu ni'matin min Allah, ma syaa Allah. Al khairu kulluhu biyadillah, ma syaa Allah. La yasrifu as-su'a illa Allah. Amma ba'du. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta. Khalaqtani wa ana 'abduka wa ana 'ala 'ahdika wa wa'dika mastata'tu. A'udzu bika min syarri ma sana'tu. Abu'u laka bi ni'matika 'alayya wa abu'u bi dhanbi. Faghfir li fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Muslimin dan muslimat, mudah-mudahan kita semua dikasihi dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita sambung muka surat 79, Ghazwatul Khandaq, peperangan Khandaq. Pada tahun kelima Hijrah berlaku peperangan Khandaq dan dinamakan juga dengan nama peperangan Al-Ahzab. Kerana banyak kabilah Arab dan Yahudi bersepakat untuk memerangi kaum muslimin dan mengepung kota Madinah. Bilangan mereka seramai 10,000 tentera yang diketuai oleh Abu Sufyan bin Harb. Ahzab ni lafaz jamak, mufrad dia hizbun. Hizbun tu satu pasukan, ahzab beberapa pasukan yang bergabung. Maka Nabi SAW menggali parit di sekeliling kota Madinah dengan cadangan Salman Al-Farisi kerana takut diserang oleh musuh. Nabi bagi arahan, setiap orang gali parit, ada arahan Nabi lah. Seorang berapa kaki, berapa lebar, berapa panjang. Dan mereka segera menyiapkan parit ini dalam masa seminggu saja. Sedangkan tanah Madinah itu keras. Kawasan berbukit. Korek pula bukan guna kapal korek. Korek guna tenaga, guna cangkul. Dan ketika korek ini, terdapat satu batu yang sangat besar yang tak boleh dipecahkan. Sahabat-sahabat cuba nak pecahkan batu tu, tak boleh. Tak pecah, tak retak. Maka akhirnya sahabat mengadu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah yang dalam keadaan letih, dalam keadaan lapar, mengikat perut batu, mengikat perut, letak perut batu. Rasulullah mengambil alat cangkul, Rasulullah mengetuknya. Kemudian berlakulah retakan. Dan terbit, bila cangkul kena batu ni, terbit bunga api. Rasulullah bertakbir, Allahu Akbar. Islam akan sampai ke Yaman. Setelah hayun lagi cangkul, retak lagi dan terbit bunga api. Rasulullah bertakbir, Allahu Akbar. Islam akan sampai ke Rum. Rasulullah hentam lagi dengan cangkul tersebut, terbit bunga api. Rasulullah bertakbir dan Rasulullah kata Islam akan sampai ke Rum, ke Parsi, ke Rum dan ke Yaman. Janji Allah kepada Nabi. Nabi nampak. Walaupun perang Ahzab ni belum lagi, baru duk korek parit, tapi Nabi dah boleh bercakap tentang Islam akan sampai ke Yaman, akan sampai ke Rum, Islam akan sampai ke Parsi. Dalam
dalam peperangan ini, cari kat dapur. Dalam peperangan ini, Rasulullah SAW mengikat batu di perut. Ada sahabat yang nak bagi tahu Rasulullah lapar. Sahabat selok baju, ada seketul batu. Rasulullah SAW selok baju Rasulullah, ada 3 ketul batu. Pipi ambil. Ya. Baik. Dan kisah Sayyidina Jabir. Minta kami. Kisah Sayyidina Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu. Dia tengok Nabi lapar. Kesian dekat Nabi. Dia balik suruh isteri dia buat roti. Tepung yang ada tu hanya boleh jamu Rasulullah dan seorang dua sahabat. Kemudian Sayyidina Jabir datang jumpa Rasulullah, jemput Rasulullah mai makan di rumah dia. Dan Rasulullah dibenarkan untuk ajak seorang dua sahabat menemani Rasulullah. Itu jemputan Sayyidina Jabir. Tapi Rasulullah panggil semua. Rasulullah panggil semua tentera Khandaq yang sedang duk korek parit. Rasulullah kata berhenti rehat. Jom kita semua pergi ke rumah Jabir kerana dia buat jamuan, buat kenduri. Sayyidina Jabir pun susah hati, takut makanan tak cukup. Dia balik beritahu isteri dia. Isteri dia iman yang kuat. Isteri dia kata kalau Rasulullah mai, insya-Allah segala masalah akan diselesaikan oleh Allah dengan berkat Rasulullah. Maka di rumah Sayyidina Jabir berlaku mukjizat takfirut ta'am, makanan yang sedikit menjadi banyak. Rasulullah panggil 10 orang masuk. Rasulullah hidang, makan. Semua kenyang, makan sikit kenyang. Keluar. 10 orang lagi masuk. Masuk bergilir-gilir, hampir 80 orang. 80 orang sahabat makan. Makanan tak habis. Makanan belum habis dan semua kekenyangan. Akhirnya dah semua pakat makan, barulah Rasulullah makan bersama Sayyidina Jabir. Dan makanan menjadi banyak. Kerana yang sikit menjadi banyak, mencukupi, bahkan lebih dengan berkat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini juga berlaku ketika sedang menggali parit, Nabi mendapat jemputan daripada Sayyidina Jabir radhiyallahu anhu. Yang cadang korek parit ni Sayyidina Salman Al-Farisi kerana takut diserang oleh musuh. Musuh melakukan kepungan selama 15 hari sehingga akhirnya kumpulan Ahzab berpecah belah. Allah menghantar ke atas mereka angin yang sangat kencang dan sejumlah tentera yang tidak dapat dilihat oleh manusia, iaitu para malaikat. Sehingga tercabut tiang-tiang kemah mereka, terbalik periuk-periuk mereka, tanah terbang dan hinggap ke atas badan mereka, dan mereka dihujani dengan batu-batu sehingga mereka segera melarikan diri pada malam itu. Jadi perang Ahzab ni berlaku musim sejuk. Dalam Quran Allah Ta'ala abadikan kisah ini dalam surah yang dinamakan Suratul Ahzab. Surah Ahzab turun pada waktu musim sejuk. Ghazwatu Bani Quraizah, peperangan Bani Quraizah. Bani Quraizah merupakan sebuah kaum Yahudi yang tinggal di Madinah. Mereka mengkhianati janji pada peperangan Ahzab. Dan mereka juga menzahirkan pemusuhan bagi kaum muslimin. Waktu perang Ahzab, mereka menyokong tentera Ahzab. Mereka tinggal di Madinah, tapi memberi sokongan kepada musuh luar. Sebab tu mereka khianat dan perlu dihukum. Nabi balik daripada perang Ahzab, balik rumah. Nabi pun nak tidur lah. Sebelum tidur, Nabi nak bersih badan kerana debu-debu pasir tu. Rasul nak mandi. Rasulullah buka baju besi nak mandi. Belum sempat Rasulullah masuk bilik ayah, tiba-tiba Jibril datang. Jibril kata, ada lagi misi yang belum selesai. Tak boleh rehat lagi. Tak boleh mandi lagi. Kena pakai balik baju besi. Apa yang belum selesai ialah
kena pi perang dengan Yahudi Bani Quraizah. Kerana mereka mengkhianati perjanjian, mereka menyokong musuh luar. Kena hukum mereka. Maka Nabi saruk balik, pakai balik topi besi, pakai balik baju besi. Tak sempat nak rehat. Tak sempat nak rehat. Kata guru kita, ayahanda Abu Ya Syekh Ahmad Fahmi Zamzam Hafiz rahimahullah, waktu rehat Nabi hanya sekadar huruf fa. Apa makna waktu rehat sekadar huruf fa? Kita baca ayat Quran, fa idza faraghta fansab. Fa idza faraghta, apabila kau telah selesai satu kerja, fansab, maka teruskan buat kerja yang lain. Kerja pertama selesai dah, ada lagi kerja kedua, kerja ketiga. Jadi rehat Nabi hanya sekadar fa, fansab, bukan thumma. Thumma rehat yang lama. Fa ni rehat sah. Balik jumpa isteri, minum-minum tu, tak ada nak mandi pun. Kena segera. Habis tu kerja, ada kerja lagi. Kalau ada kerja lagi, kena terus. Kalau tak ada kerja lagi, bolehlah berehat. Rehat Nabi huruf fa, bukan huruf thumma. Baik. Dan Nabi minta sahabat pun tidak boleh rehat. Kena segera. Nabi kata, jangan ada seorang pun di kalangan kamu solat asar melainkan di perkampungan Bani Quraizah. Nabi cakap ni lepas zuhur. Nabi kata, asar satgi mau semua ada di sana, kita semayang sana. Jangan ada sesiapa pun la yusalliyanna ahadukumul asra illa fi Bani Quraizah. Jangan seorang pun semayang asar melainkan kita semayang sana. Nabi nak mereka bergegas. Nabi nak mereka tidak berlengah. Nabi nak ni lepas zuhur terus siap. Kita pergi sana, kita semayang sana. Tapi ada juga sebagai manusia, ada juga yang lambat. Yang lambat keluar. Jadi ada yang semayang asar di perjalanan. Ada yang faham zahir hadis. Nabi kata asar kena sana, mereka semayang di Bani Quraizah walaupun dah masuk maghrib. Mereka semayang asar qadaan di Bani Quraizah. Mereka tak berhenti tepi-tepi jalan. Jadi bila sampai kepada Nabi SAW, Nabi kata itulah ijtihad. Ijtihad siapa yang betul dapat 2 pahala. Ijtihad siapa yang salah dapat 1 pahala. Ijtihad macam mana? Ada yang keluar lambat, mereka semayang asar di perjalanan. Takut nanti sampai Bani Quraizah dah malam, dah maghrib. Semayang di perjalanan. Mereka faham maksud Nabi itu ialah Nabi nak kita segera. Asar ni boleh semayang di mana-mana. Bukan makna kalau tak semayang di Bani Quraizah tak sah. Asar ni boleh semayang di mana-mana. Tujuan Nabi cakap tu ialah Nabi nak gerakkan sahabat. Nak sahabat bergerak cepat. Hak satu golongan lagi tak dia ambil daripada orang panggil zahir hadis. Nabi kata tak boleh semayang asar. Melainkan di Bani Quraizah. Mereka tak semayang asar. Mereka tunggu sampai Bani Quraizah. Dah sampai waktu maghrib pun maghrib lah. Janji kita semayang di Bani Quraizah. Begitu cara faham manusia ni tak sama. Baik, ini peperangan Bani Quraizah. Setelah Nabi SAW pulang dari peperangan Khandaq, Allah memerintahkan Nabi supaya memerangi Bani Quraizah dan membersihkan bumi Madinah dari mereka. Rasulullah SAW keluar memerangi mereka bersama 3,000 tentera. Baginda mengepung mereka selama 25 malam. Akhirnya mereka menyerah kalah. Sayyidina Sa'ad bin Mu'az. Sayyidina Sa'ad bin Mu'az ni, dia duduk berniaga, berurusan banyak dengan Bani Quraizah. Rakan perniagaan dia banyak Yahudi Quraizah. Jadi Nabi serah dekat Sayyidina Sa'ad bin Mu'az untuk menjatuhkan hukuman. Apa hukuman Sayyidina Sa'ad bin Mu'az bagi? Kata Sayyidina Sa'ad bin Mu'az, hukuman tu ialah golongan lelaki, yakni tentera musuh akan dibunuh. Dia buat keputusan yang lelaki dibunuh. Sementara perempuan dan anak-anak mereka ditawan jadi hamba abdi. Itulah keputusannya. Walaupun dia ada kepentingan perniagaan, tapi bila Nabi serah dekat dia buat keputusan yang sangat tegas. Sebelum dia buat keputusan, Nabi ada hantar Abu Lubabah. Kita bisa cerita dah dulu. Dalam buku 40 kisah menarik dari Al-Quran. Abu Lubabah DP dia buat tangan macam tu apa semua kan. Rasulullah suruh DP berunding. Jangan jatuhkan hukuman. Tapi dia buat macam tu. Jadi dia mendahului Rasulullah. Akhirnya dia rasa bersalah. Dia ikat dirinya di tiang Masjid Nabawi. Tiang tu dikenali sebagai tiang taubat. Ada dalam Raudhah.
Jemaah lelaki boleh tengoklah, jemaah perempuan saya tak pastilah. Jemaah lelaki boleh nampak tiang taubat Abu Lubabah. Tapi ala kulli hal, memang apa yang Abu Lubabah jangka tu memang itulah hukumannya. Sayyidina Sa'ad bin Mu'az menjatuhkan hukuman bunuh kepada semua lelaki dewasa, tawan perempuan dan kanak-kanak. Macam Abu Lubabah punya buat macam tu. Baik tuan-tuan dan perempuan yang saya muliakan, Sayyidina Sa'ad bin Mu'az ini bergegar arash pada hari kematiannya. Dia pemimpin Ansar. Sayyidina Sa'ad bin Mu'az kata Nabi, ihtazza arsyur rahman bimautihi. Dengan sebab matinya Sayyidina Sa'ad bin Mu'az, bergegar arash Allah. Arash bergegar kerana satu kehilangan besar. Manusia saleh, ketua Madinah yang tawaduk, yang sanggup menyerahkan jawatannya kepada Rasulullah setelah Rasulullah berhijrah ke Madinah. Dia meninggal dunia ketika sahabat-sahabat dan Rasulullah pergi kepung Bani Quraidah. Dia meninggal dunia dalam Masjid Nabawi. Nabi dan para sahabat kepung Bani Quraidah, dia meninggal dunia dalam Masjid Nabawi. Sebab musabab dia meninggal dunia ni, waktu perang Ahzab, dia terkena panah. Dekat tangan dia ni, dekat sini, kena panah. Putus orat dia, bengkak dan mengeluarkan darah yang banyak. Sayyidina Sa'ad bin Mu'az, dia cedera, kena panah waktu perang Ahzab, perang Khandaq. Kemudian dia dirawat di Masjid Nabawi. Isteri dia rawat dia di dalam masjid, duduk teman dia. Sahabat Nabi dan Nabi pergi Bani Quraidah. Isteri dia mengatakan dalam masjid itu dia berdoa. Dalam Masjid Nabawi dia berdoa. Dia kata, ya Allah, ya Tuhanku, sekiranya ada lagi perang dengan musyrikin Mekah, kau sembuhkan luka aku, kerana aku nak berjuang bersama Nabi, menjadi tentera Nabi. Perang dengan kafir Quraisy Mekah. Kalau ada kau sembuh. Ya Allah, ya Tuhanku, sekiranya tak ada dah perang dengan musyrikin Mekah, tak ada dah. Perang Khandaq ni kira last. Lepas ni tak ada dah perang dengan musyrikin Mekah. Ya Allah, kau jadikan luka aku ni makin membengkak, bukan makin surut. Makin membengkak dan aku jadi sakit, dan kau jadikanlah sebab aku mati kerana luka ini. Luka yang aku terima dalam perang Khandaq, perang Ahzab. Jadi dia kata, kalau ada lagi perang dengan kafir musyrikin, kau bagi sembuhlah. Aku nak perang lagi. Tapi kalau sekiranya mau kata tak ada dah perang lepas ni dengan musyrikin Mekah, dah tak ada dah, habis dah. Khandaq ni kira noktah. Lepas ni tak ada dah perang dengan musyrikin Mekah. Ya Allah, kau bagilah aku mati syahid. Sebab aku dapat luka ni dalam peperangan Khandaq, kau bagilah keluar darah ke, bengkak tangan ke, kau bagi aku mati, ya Allah. Maka Allah pilih kematian untuknya, menunjukkan lepas pada perang Khandaq, perang Bani Quraidah, tak ada lagi dah perang dengan musyrikin Mekah. Jadi yang perang dengan musyrikin Mekah ni hanya Badar, Uhud, Khandaq. 3 tu aja. Badar, Uhud, Khandaq. Yang lain tu semua perang tak edi. Dan mereka tak berani dah nak berperang dengan tentera Islam selepas perang Ahzab atau perang Khandaq. Isterinya meriwayatkan, kalau nak ikut luka dia tu, duk buh ubat, duk letak ubat, bengkak dia makin surut. Luka darah dia pun makin dah berhenti dah darah, dan yatahassan, kuih pulih. Yatahassan ni makna beransur-ansur pulih, beransur-ansur lega. Pelik juga kata isteri dia, luka ni makin hari makin elok, makin baik. Tapi bila dia doa, ya Allah, kalau dah tak ada dah perang, kau bagi aku mati, ya Allah. Kalau ada perang, kau sembuhkan. Allah nak habang kata tak ada dah perang dengan musyrik Mekah ni. Luka dia hak surut dah, tiba-tiba bertukar. Lepas dia doa tu, jadi bengkak. Keluar darah. Dan dia mengalami kesakitan yang amat sangat. Kemudian dia mati syahid. Tapi mayatnya dimandikan. Mayatnya dikafankan, disemayangkan macam biasa. Sebab dia tak mati dalam suasana medan perang tu. Dia balik ke Madinah, dirawat dalam masjid, dia mati macam tu. Orang panggil syahid akhirat lah. Di dunia buat macam biasa, mandi, kafan, semayang macam biasa.
Nabi Nabi balik daripada peperangan Bani Quraidah ni, dapat berita sedih Sayyidina Sa'ad bin Mu'az meninggal dunia. Nabi pi sampai ke kubur dia, urus jenazah dia semua, dan Nabi kata dekat sahabat, wahai para sahabat, bukan kita saja ramai-ramai mengiringi jenazah Sa'ad bin Mu'az, tetapi ketahuilah bahawasanya aku melihat 70,000 malaikat turun dari langit mengiringi jenazah Sayyidina Sa'ad bin Mu'az radhiyallahu anhu. Jadi dia cadang bunuh mereka ni. Dia tak pergi pun perang, dia meninggal dunia. Maka Rasulullah memerintahkan agar dilaksanakan hukuman itu. Inilah balasan bagi setiap pengkhianat yang menipu. Kita berhenti takat ni dulu. Wallahu a'lam bis-shawab. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.